Okey, di sini kita sedang berada di Memorial Batu Busrak di Kampung Buluh, Kuala Berang. Di sinilah, bukan di sini sebenarnya. Dia asal batu busrak berkenaan ditempatkan di sebuah surau. Dan surau tu memang sudah tidak ada sekarang, tapi di Kampung Buluh ini jugalah. Dan di tapak inilah di Kampung Buluh dijadikan tempat memorial Batu Busrak. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan datang ke sini, ini bukan batu ori, sini bukan batu ori yang atas tu. Batu ori dia sekarang berada di Museum Negeri Terengganu. Jadi kalau datang ke sini, kita boleh melihat dia punya diterjemahkan apa yang tercatat di atas itu. Tengok, cuba tengok tu, tunjuk dia punya tulisan tu. Okey, dia punya tulisan Jawi, ini Jawi lama. Dan kalau tuan-tuan datang ke sini, okey, tunjuk sini bawah ni. Ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa tulisan Romi Melayu. Okey. Jadi datang ke sini, dia di tempat Memorial Batu Busrak Kuala Berang, Negeri Terengganu. Rasulullah dengan yang arwah santabi mereka asal pada Dewata Mulia Raya ni, maksud dia apa? Tuhan Yang Maha Esa. Okey, Tuhan Yang Maha Esa. Beri hamba meneguhkan agama Islam dengan benar derma meraksa bagi sekalian hamba Dewata Mulia Raya. Okey. Biduaku ini penentu agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raja Mandalika. Okey, Mandalika ni bermaksud pada penguasa. Penguasa, kepada maknanya raja yang benar bicara sebelah Dewata Mulia Raya. Jadi maknanya raja yang berkuasa bagi melaksanakan perintah-perintah Allah. Bahumi penentuan itu fardu pada sekalian Raja Mandalika Islam menurut setitah Dewata Mulia Raya dengan benar. Bicara berbajiki benua penentuan itu, maka titah Seri Paduka Tuhan menduduki Tambra ini. Tambra ni maksudnya undang-undang. Okey, Tambra ni undang-undang yang terkandung dalam Batu Busrak. Ini di benua Terengganu pertama ada. Jadi dia royak inilah pertama kali diadakan wujud undang-undang di negeri Terengganu. Jumaat di bulan Rajab di bulan Saratan di Sanangkala baginda Rasulullah telah lalu 702. Okey, berkenaan dengan statement dia kata Jumaat bulan Rajab tahun Saratan di Sanangkala. Saratan ini merujuk kepada buruj bintang. Okey, jadi sudah menjadi perbahasan yang panjang di kalangan para ilmuwan untuk menetapkan tarikh direkodkan Batu Busrak di Kuala Berang ini, kerana ada kenyataan dikata tahun Saratan di Sanangkala telah lalu 702 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ini diperkirakan tahun hijrah. Baginda telah mati dan telah berlalulah 702. Jadi diperbahaskan begitu panjang oleh para ilmuwan yang datang ke negeri Terengganu. Bermula daripada tahun 1922 mereka buat kajian, dan akhirnya pada tahun 1971 ilmuwan negara kita iaitulah Syed Naqwi Al-Atas mendedahkan satu maklumat yang penting setelah kajian yang panjang katanya dalam satu conference. Syed Naqwi mengumumkan mengenai tarikh direkodkan Batu Busrak ini dengan berdasarkan tahun yang kita bacakan tadi, iaitulah pada 22 Februari 1303 Masih. Bermakna Batu Busrak ini berdasarkan tahun kita sekarang yang dah masuk tahun 2002, sudah lebih 700 tahun Batu Busrak ini berada di negeri Terengganu. Ini adalah sejarah nenek moyang kita seluruhnya di negeri Terengganu dan untuk umumnya di Malaysia. Tok Gajah ni asal dia dari Pulau Tawar lah, dia orang sini. Pulau Tawar, maknanya dia main Pulau Tawar sebabkan British untuk membunuh dia. Dengan petos tuan-tuanku, dia arahkan keluar daripada Pang. Jadi di situ dia keluar daripada Pulau Tawar menuju ke sini lah, naik ikut bukit ni. Mana orang lari jalanan dia tu. Jadi yang sampai sininya 3 orang tapi yang lain lagi tak tahu lah mana dia pergi. Tok Gajah ni perjalanan dia memang dia siang dia pergi lari je. Sebab berhenti ikut belakang dia kan. Berhenti ikut belakang dia lari dia berhenti gelap.
Mana malam pun dia tak tidur. Anak dia dengan perempuan dia tak tidur. Dia katik lah. Tiga, jalan. Tapi oleh kerana Tok Gacor ni, dia nak akan laju juga. Bukan main-main. Mana British lalu, orang putih lalu belakang dia tu dia memang buat halangan. Ada macam lokan-lokan kan, dia bubuh kayu. Kayu tu dibuang kulit. Bila orang lalu, jatuh bawah. Jadi terharu dengar kisah perjuangan keluarga Tok Gajah Mak Kilau bawa isteri lari daripada dikejar oleh pihak British. Jadi mereka lari dalam tanah air mereka sendiri. Jadi inilah dia perjuangan yang hebat dilakukan oleh moyang-moyang kita, dan kita kena bersyukur kerana hasil perjuangan mereka lah akhirnya terbinanya sebuah negeri yang berdaulat yang majoritinya beragama Islam pada hari ini. Terima kasih pada semua pejuang-pejuang kita. Okey, sekarang kita sapa ke Masjid Haji Abdul Rahman Limbung yang merupakan pejuang negeri Terengganu. Tengok depan masjid ni pun ada keris. Cuba tengok keris. Itu dia, keris. Jadi di sini dimakamkan seramai 12 orang pengikut-pengikut Haji Abdul Rahman Limbung yang merupakan penduduk kampung sini juga di kampung Padakacung, yang pada saat itu mereka menentang melawan penjajahan British. Kita tengok kayak gini. Di sini dimakamkan seramai 12 orang pengikut-pengikut Haji Abdul Rahman Limbung ketika mereka menentang dasar-dasar British pada tahun 1928. Pada waktu itu, mereka sedang dalam usaha untuk mengadap Sultan yang ada pada waktu itu. Namun apa yang dilaporkan kepada Sultan pada waktu itu mengatakan bahawa penduduk kampung ini yang merupakan petani-petani ingin menentang dan ingin memberontak. Lalu oleh kerana itulah pihak Sultan menghantar pasukan polis untuk menghalang gerakan penentangan ini. Namun berlaku kekecohan, petani-petani ini tidak ingin berundur daripada membuat bantahan dan demonstrasi pada waktu itu, menyebabkan pihak polis telah melepaskan tembakan kepada mereka dan seramai 12 orang mati di sini di Padakacung. Inilah nama-namanya: Mahmud bin Makdian, Lebay Abdul Rahman Tok Jangguk, Idris bin Muhammad, Muhammad bin Musa, Muhammad bin Yunus, Abdullah bin Muhammad, Ismail bin Ali, Muhammad bin Yusuf, Muhammad bin Idris, Muhammad bin Abdullah, Abdul Hamid bin Ismail, Sulaiman bin Saleh. Dan di sinilah dimakamkan mereka seramai 12 orang pejuang-pejuang ini.
Kita akan ke panggung apa ni? Allah Akbar Makan ataupun Pulau Manis. Kampung Senada, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sinilah ditempatkan makam Syekh Abdul Malik ataupun kita kenali dengan Tok Pulau Manis. Jadi, mari kita tengok secara ulama yang tersohor di negeri Terengganu. Tok Pulau Manis ataupun Syekh Abdul Malik ketika masih remajanya, beliau sering ikut bapa saudaranya pergi berdagang di Nusantara, ke Aceh, ke Patani, ke Champa, dan ketika berusia 20 tahun beliau telah pergi mengikut bapa saudaranya pergi ke Aceh, dan di sana beliau berguru dengan Abdul Rauf Singkim, seorang ulama yang sangat terkenal di bumi Aceh. Setelah 10 tahun beliau berada di Aceh, lalu beliau melanjutkan perjalanannya di usia 30 tahun menuju ke Mekah, berguru dengan Syekh Ibrahim Al-Qurani. Dan di sinilah setelah 10 tahun beliau berada di Mekah, dan di usia 40 tahun beliau telah kembali berada di negeri Terengganu, di kampung Pulau Manis, dan di sinilah akhirnya dimakamkan jenazah beliau.
1911 dan seterusnya sehinggalah 1916. Kalau kita lihat tadi bagaimana Inggeris mula-mula campur tangan. Bila orang-orang yang tokoh-tokoh yang sangat disegani ini dah tak ada. Jadi itulah yang pentingnya pemimpin kita, ulama kita kena jadi yang kuat supaya sebuah negara atau sebuah kerajaan itu tidaklah diganggu-gugat. Jadi kita tengok gabungan ulama dan umarah tu bukan calang-calang. Inggeris sampaikan, kalau kita lihat banyak cerita-cerita yang paling penting saya cuba ceritakan sini, macam mana orang Inggeris pernah berjumpa dengan Sultan. Tapi Sultan kata kalau dia nak ambil bukit, nak ambil tanah dekat Terengganu, dia kata kalau nak bumi Terengganu ni bertuan, tuan dia pergi jumpa ngadak tuan dia sendiri. Jadi mengadaklah dengan Tok Kepala. Jadi banyaklah peristiwa-peristiwa yang besar kat situ. Sampai yang dekat kursi punggung orang putih tu kat kursi. Baik, di sinilah dimakamkan Tok Kepala, seorang ulama yang sangat berjasa untuk negeri Terengganu dan rakyat negeri Terengganu keseluruhannya. Kerana antara jasa terbesar beliau telah lakukan adalah beliau telah berjaya mengenakmenkan satu undang-undang tubuh negeri Terengganu pada 2 November 1911. Di kala itu Sultan Zainal Abidin yang ketiga menjadi Sultan negeri Terengganu. Inilah dia gabungan terbaik antara ulama dan umara di dalam mempertahankan negeri Terengganu daripada diganggu-gugat oleh penjajah British pada waktu itu. Di sinilah makam beliau di Kampung Paloh.